Mak boleh nampak saya punya delima. Okay. Baik. Apa yang diterangkan oleh rakan-rakan saya tadi, KPP saya tadi, semua itu ada, kita boleh dapat penerangan lanjut di dalam kuota delima inilah. Apa yang saya sedia maklum bahawa guru-guru biasanya telah ada satu kefahaman dah biasa menggunakan kuota delima ni. Jadi dalam kuota delima ni juga terdapat program pembangunan guru baru 2.0 di dalamnya, ya. Di mana kita boleh klik delima ni, kita log masuk dan memang ada security dan kita akan buka lah. Okey, dekat sini yang mana yang kita perlu pilih, kita pilih rekod guru lah. Jadi selepas kita pilih rekod guru, kita akan pilih aktiviti, menu aktiviti, dan seterusnya menu program pembangunan guru baru di sini, ya. Sampai di sini sebenarnya semua orang boleh pergi ke sini. Sama ada dia dah daftar atau tak daftar, semua guru boleh pergi ke laman pengenalan ini, ya. Walau bagaimanapun, mereka tak boleh teruskan halaman yang seterusnya sekiranya tidak mendaftar, ya. Walau bagaimanapun, seperti yang saya katakan tadi, semua orang boleh sampai ke laman pengenalan ini. Tetapi surat berikutnya mereka tak boleh pergi sekiranya mereka tidak mendaftar. Jadi di sini kita ada maklumkan di mana nak daftar, kat sini. Dan ke mana nak mendaftar. Sila daftar menggunakan pautan berikut. Jadi bermakna di sini semua cikgu yang terlibat dalam program ni boleh klik link ni dan akan muncullah satu Google Form untuk kita isilah. Jadi saya sebenarnya dah isi. Bagaimanapun sekiranya saya ada nampak kebetulan, kita boleh tekan edit your response. Jadi kita boleh betulkan balik. Contohnya guru-guru baru mendapat akaun delima yang tetap. Saya faham masa ini kebanyakan mereka mendapat akaun delima yang temporary. Jadi apabila dah dapat yang betul, kita boleh update dengan balik semula lah. Jadi apabila sudah mendaftar, barulah kita boleh pergi ke surat yang seterusnya. Bagaimanapun saya ingin jelaskan di sini siapakah yang terlibat untuk mendaftar. Di sini pun ada dijelaskan. Sekali lagi, iaitu guru baru, guru mentor, pengetua, guru besar, pengarah sekolah matrikulasi dan sebagainya lah. Dan sekiranya tidak berapa dapat kefahaman jelas adakah program ini perlu dijalankan atau tidak, di sini pun kita ada tampilkan surat dengan ijazah juga dan surat pelaksanaan PTPP terbangun. Jadi kita boleh klik di sini. Dan kita boleh dapatlah pemilih ni dan juga dengan modul-modulnya sekali lah, buku-bukunya sekali kita boleh dapat sini, ya. Okey, saya difahamkan ada banyak-banyak soalan yang muncul di laman YouTube. Tak mengapa, selepas ini nanti kita ada sedikit bagi masa, mungkin Farida nanti akan jawab soalan-soalan tersebut lah, ya. Kita teruskan dulu tentang platform delima ni, ya. Okey, dan satu lagi, guru-guru baru kena menjawab soalan pra-ujian. Jadi kita klik button ini dan menjawab soalan-soalan yang ada di sinilah dalam bentuk Google Form. Sebelum itu, sebelum saya terlupa, ingin saya jelaskan iaitu portal PPGB 2.0 dalam delima ini bukanlah satu portal pembelajaran, ya, tetapi adalah satu portal untuk merekodkan aktiviti cikgu-cikgu baru dan juga untuk melihat kemajuan pelaksanaan inilah, iaitu bermula daripada fasa orientasi hinggalah ke fasa pengembangan. Jadi sekiranya masih lagi tidak begitu jelas apa dapat daripada penerangan kami, boleh klik video yang ada di sini untuk melihat bagaimana caranya untuk membuat pendaftaran. Dan ini ada satu lagi contoh video yang kita buat taklimat PPGB 2.0 dengan zon utara lah, dengan DPM.
checklist, JPN, Pulau Pinang, Kedah dan sebagainya. Di sini pun kita boleh menuntun semula untuk melihatkan kefahaman yang lebih jelas tentang JB itu bukan inilah ya. Okey, baik. Jadi apabila kita dah daftar dan kita dah aktifkan dalam masa 3-5 hari, maknanya kita dah boleh gunakan portal inilah ya. Kita boleh gunakan portal ini dan kita boleh teruskan. Jadi di sini ada banyak menu. Dalam menu yang pertama ini yang modul lah. Jadi kalau kita tak nak print, kita boleh klik modul ini dan kita boleh tengok dalam bentuk digital lah. Kita boleh tengok dalam bentuk digital buku panduan tadi ya. Boleh baca di sini. Kalau nak download pun kita boleh download, nak print pun kita boleh print lah. Okey, satu orang kata mungkin boleh dikatakan kelemahan lah dalam portal Delima ni, dia akan muncul banyak tab di atas ni ya. Itu tak boleh dielakkan kerana setting yang diberi Google macam itulah. Jadi kalau kita nak pergi ke muka surat seterusnya, kita akan just agah sajalah kan. Okey. Jadi rakan-rakan saya telah menjelaskan belakang panjang lebar tentang program ini. Cuma saya nak highlightkan beberapa perkara yang asal ya. Yang asal yang cikgu kena tahu peranan guru baru tadi. Ada berapa perkara. Pertamanya ialah tentang keberhasilan tadi kan. Saya terus saja pergi keberhasilan, masa orientasi. Dekat sini nanti di hujungnya nanti cikgu kena klik keberhasilan dan kena isilah. Dalam keberhasilan tu ada dia punya apa tu, Google Formnya tu, ada checklistnya tu. Okey. Tapi apa yang saya ingin tekankan di sini ialah apabila semua keberhasilan ini telah diisi, yang penting sekali ialah keberhasilan yang akhir tu, keberhasilan yang ke-6 dalam fasa orientasi ini, di mana di hujungnya nanti ada perakuan. Ya, maknanya guru baru antara perkara pertama yang dia perlu buat ialah menyatakan perakuan telah selesai 6 keberhasilan tu. Ini kenapa? Supaya benda ini direkodkan di dalam sistem. Kita buat perakuan di sini ya. Supaya direkodkan di dalam sistem. Sekiranya tidak direkodkan dalam sistem, jadi sistem akan beranggapan cikgu belum selesai lagi fasa orientasi. Jadi apabila dah isi borang ni, dia akan dihantar kepada alamat email masing-masing. Jadi dalam alamat email tu cikgu boleh print. Bila print, dapatkan tanda tangan mentor. Dapatkan tanda tangan mentor sebagai bukti yang cikgu telah selesai melaksanakan fasa orientasi ini. Ya. Begitulah seterusnya fasa-fasa yang lain juga. Ada borang keberhasilan dan ada borang perakuan. Ini perakuan orientasi. Ya. Seterusnya saya akan tunjuk juga fasa pembangunan. Di sini pun juga ada keberhasilan. Ada berapa keberhasilan tadi? Ada 7 kan? Yang akhir sekali. Perakuan fasa pembangunan. Ini pun ada juga. Orang perakuan fasa pembangunan. Macam tadi juga. Akan dihantar kepada alamat email masing-masing. Lepas itu, print dan dapatkan tanda tangan mentor. Dan setelah proses ini selesai, boleh disimpan dalam portfolio lah, ataupun boleh di-scan jadikan PDF, masukkan dalam Google Drive dan sebagainya lah, dalam bentuk soft copy. Jadi ada 3 fasa. Jadi kita tengok yang fasa yang terusnya.
fasa pengembangan. Okey, keberhasilannya ada berapa? Ada 4 tadi kan yang telah dijelaskan tadi, ada 4. Saya terus yang keempat ni, iaitu perakuan tadi ya. Isi di sini 4 perakuan. Okey. Ialah fasa pengembangan, nama tadi. Okey. Macam tu katakan kod sekolah. Ia just demo saja ya. Nama guru mentor saya siapa? Sekolah polisi ya. Okey. Buka dalam mentor. Contohlah. Akaun terima. Negeri. Sabah dan sebagainya. Submit ya katakan kan. Bukan malah. Okey. Okey ni. Mana dia? PD. Okey, katakanlah saya sini last sekali saya nak tunjukkan apa tau? Saya nak tunjukkan bahawa apabila telah lengkap-lengkapkan ketiga-tiga fasa ni baru muncul orang ujian pos. Ya. Tadi kita dah beritahu kan, cikgu guru baru kena buat apa dia? Ujian pra. Dan setelah habis melengkapkan ketiga fasa ini, cikgu kena pula buat ujian pos. Ujian pos akan muncul apabila cikgu sudah buat perakuan fasa pengembangan. Klik link ini ya. Kalau tidak dia tidak akan muncul lah. Sebab tu nak cari ujian pos di mana-mana tak jumpa. Tapi dia sebenarnya ada di fasa perakuan pengembangan ini ya. Itulah maksudnya. Kalau siapa-siapa yang ada soalan tadi tu, di mana ujian pos? Di situlah. Selepas keberhasilan yang keempat di fasa yang ketiga tadi ya. Jadi bila buat ni barulah nama cikgu keluar dalam dashboard perakuan. Di mana dashboard tu? Mari kita tengok. Okey. Okey. Dashboard tu ada dalam modul ketua jabatan dan juga bahagian. Jadi dalam modul-modul ini guru baru tak boleh lihat dah ya, sebab modul ini disusun mengikut hierarki. Walau bagaimanapun pada hari ini saya nak tunjuk supaya guru baru dan juga ketua jabatan ataupun ketua besar dan penyelaras faham di mana nak lihat benda ni ya. Saya klik ni jabatan, terus dekat dashboard ni. Jadi keberhasilan tu akan dapat dilihat di sini ya. Nampak tak ni? Jumlah fasa 3 ni. Kalau kita lihat di contohnya, Cikgu Suryati binti Kamil daripada Negeri Sembilan, dia dah komplit 3 fasa. Ya. Jadi ramai lagi tak buat membuat perakuan. Jadi kalau tak buat perakuan dalam online tadi, dalam Google Form tadi, jadi analisis tak akan muncul di sini. Jadi kita beranggapan cikgu tak selesai lagi ketiga-tiga fasa ni, ada fasa ni kan. Siapa yang boleh tengok dashboard ni? Inilah peranan pengetua, guru besar dan juga penyelaras. Mereka boleh lihat dashboard ini. Guru baru tak boleh lihat. Cuma pagi inilah saya tunjukkan saja kepada tuan-tuan dan puan-puan ya.
Jadi di sinilah kita akan tahu bahawa sama ada cikgu itu telah selesai melalui 3 fasa ini ataupun tidak. Jadi peranan penting guru baru ialah kena buat perakuan secara dalam talian. Ya. Kita faham sebab kami pun dah banyak sekolah kami bagus membantu dan kita dapati banyak guru baru telah melengkapkan 3 fasa ini, tapi masih dalam bentuk hard copy. Jadi mereka tidak buat perakuan dalam sistem. Sebab itu dah tak muncul nama-nama mereka di sinilah. Jadi guru besar ataupun guru tua boleh mencari baru sekolah mereka berdasarkan kod sekolah lah. Jadi tulislah kod sekolah Singapura. Contoh tadi apa? NFT 6001. Jadi sekolah ini sajalah yang keluar. Ada 13 orang di sini. Kat sekolah ini ada 13 orang guru baru dan mereka telah ada yang telah siap komplit 3 fasa, ada yang baru 2, ada yang baru 1. Jadi sebenarnya benda ini pembentuk atau guru besar atau penyelaras boleh download. Tekan export, download untuk Excel. Jadi kita boleh buat analisis lah di tempat masing-masing ya. Ni jumlah guru yang telah yang telah melengkapkan ni. Begitulah ya. Ini saya menerangkan tentang apa tadi? Tentang keberhasilan ya. Jadi apa lagi yang penting kepada guru baru? Apa yang penting lagi kepada guru baru? Okey, yang penting kepada guru baru selain daripada masa-masa keberhasilan ini, mereka juga kena buat log pementoran. Kan? Jadi isi log pementoran secara dalam talian ni. Sebab apa? Bila diisi ni, benda ni akan dihantar semula ke dalam email masing-masing dan cikgu boleh print lah. Ya, jadi tak payah buat kerja 2 kali, isi di sini dan print cukup sebagai bahan pembuktian. Okey. Begitu juga dengan satu lagi tadi apa? Portfolio. Apa tugas guru baru? Buat checklist kan? Saudara semak kan? Kat sinilah apa yang telah diterangkan rakan-rakan saya tadi. Di hujungnya nanti ni, di hujung cerita ni, saudara semak portfolio. Isilah di sini ya. Sama seperti yang ada di dalam buku panduan tu lah. Jadi saudara semak ni kena isi berapa kali tadi? 2 kali kan? Setahun. Ya. Okey. Itu peranan guru barulah di sini. Pastikan buat perakuan, pastikan dokumentoran diisi dan juga saudara semak dalam portfolio ni. Seterusnya saya ingin beralih kepada guru mentor. Tadi kita telah dijelaskan tentang peranan guru mentor kan. Apa dia peranan guru mentor? Yang utama sekali apa? Log pementoran tadi lah, tapi log pementoran ni diisi oleh guru baru. Lepas tu apa? Mengesahkan saudara semak dan juga membuat penilaian kan. Jadi mari kita tengok ya. Banyak sangat. Masuk. Tap. Okey, guru mentor ini untuk modul ataupun menu guru mentor lah. Apa tugasnya? Pertama, untuk uploadkan akaun terima tadi kan. Akaun terima ni maknanya di last kali uploadkan file tadi, surat akuan penerima tu lah. Yang pertama. Yang kedua,
buat penilaian tadi kan, penilaian. Jadi penilaian ini di ujungnya ada 2 kali kan. Ujungnya penilaian yang pertama dan penilaian yang kedua, iaitu pada bulan ke-6 dan pada bulan yang ke-12. Jadi ini tugas guru baru, guru mentor lah ya. Isi siswa ni dah buatlah markah-markah ada di sini ya. Saya bagi contoh lah. Nama guru baru siapa? Asad bin Ahmad. Next. Cuba tengok sini. Dia punya skor ataupun markah. Dia punya formula tu lah. Jadi apa? Kita bagi dia. Bagi 5 contoh. Kita bagi markah lah ya. Jadi kita next. Itu domain yang pertama. Ini domain yang kedua. Itu kemahiran. Okay, next. Kalau tak isi, dia tak boleh pergi next. Dia isi juga kan? Ada 3 domain tadi kan. Okay, apa yang saya nak tegaskan di sini akhirnya, markah akhirnya, kena tulis secara manual ya. Sistem tidak detect, membuat pengiraan secara automatik. Jadi mana yang 3 dimensi atau domain tadi, guru mentor kena buat pengiraan secara manual, dan setelah itu masukkan di sini markah keseluruhan lah, kan? Ini penting. Apa nanti kita nak lihat sama ada guru ini telah mencapai keberhasilan ataupun tidaklah, ataupun mengikuti program ini dengan cemerlang atau dan sebagainya lah. Jadi benda ini akan dihantar kepada email masing-masing, dia akan di print. Jadi sila tanda tangan di sinilah. Nanti sistem akan detect siapa yang telah selesai buat penilaian, siapa yang belum selesai buat penilaian lah. Jadi katakanlah guru mentor itu mempunyai 2 orang guru baru. Jadi orang ini boleh isi banyak-banyak kali lah. Dia bukan hanya sekali, boleh isi 2-3 kali. Maknanya guru mentor boleh isi mula-mula isi nama di atas nama Ali bin Ahmad. Lepas itu boleh isi semula atas nama Kumari, anak perempuan Ramasani dan sebagainya lah ya. Macam itulah ya. Jadi keberhasilan ni kena isi 2 kali lah. Ya, bulan ke-6 dan bulan ke-12. Ini peranan guru mentor ya. Jadi peranan ketua jabatan ataupun penjelaran dan sebagainya hanya melihat kepada dashboard ini ya. Dashboard ini, dashboard yang saya tunjuk tadi lah, untuk memastikan bahawa guru-guru baru itu telah mengikuti ketiga fasa. Cuma saya nak ingatkan, guru baru hanya boleh membuat perakuan setelah siap ke semua keberhasilan itulah, dalam setiap fasa itulah. Kalau dalam proses, tak boleh klik button perakuan ya. Dah selesai, baru boleh klik button perakuan itulah ya. Jadi kalau yang tak ada satu lagi tu mungkin dalam proses fasa 1 lah. Itulah ya. Okay. Jadi saya fikir saya dah menjelaskan perkara-perkara utama lah yang guru baru kena buat, yang guru mentor kena laksanakan, dan juga bagaimana ketua jabatan untuk membuat pemantauan lah
Ya. Cuma di bahagian antara JPN ni mereka ada satu lagi dashboard lah, iaitu dashboard pendaftaran kat sini. Maknanya kita boleh tahulah setiap negeri berapa yang dah mendaftar, berapa yang belum mendaftar. Jadi di sini semua terlibat lah, iaitu daripada penyelaras, pengetua dan sebagainya lah. Jadi peranan pegawai di JPN adalah memastikan semua guru baru, semua pengetua, guru besar yang terlibat dalam program ini mendaftar lah di sini ya. Jadi kita ada dua dashboard, satu dashboard pendaftaran, satu dashboard tentang pelaksanaan, kemajuan pelaksanaan tadi lah ya. Jadi saya fikir itu saja perkara-perkara utama yang perlu tahu oleh guru baru, guru mentor dan juga penyelaras di BPJB Bandung lah. Sebelum saya menyerahkan balik kepada Puan Eda, ingin saya tegaskan sekali lagi bahawa jangan lupa untuk mengisi pada borang-borang ataupun Google Form dalam sistem portal BPJB Bandung inilah. Kerana dengan mengisi Google Form ini, baru sistem boleh detect, boleh melihat kemajuan ataupun peranan masing-masing lah. Hard copy tak ada masalah, tetapi kena dinyatakan dalam sistem supaya sistem boleh capture ya siapa yang telah selesai, siapa yang belum selesai ya. Jadi saya ulang semula sebelum saya serahkan kepada Puan Eda. Di laman pertama ini, laman pengenalan ini, siapa yang belum daftar boleh daftar gunakan di sini ya. Jadi maknanya selepas ini tak ada masalah. Semua guru yang ingin daftar just pergi ke portal derima dan sampai ke surat ini ya. Jadi di bawah ni ada ni video cara nak daftar, kita pada kat sini, kita boleh tunjukkan ya. Tengok